Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya kasih Tuan Imam, pengurusi majlis yang saya hormati, Datuk Izzuddin, pengurusi masjid dan seluruh jawatan kuasa, Tun, Datuk, Datin, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Dengan lafaz tasyakur, kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala setulusnya, saya ingin merakamkan terima kasih kepada pihak masjid yang telah dapat mengundang saya dalam perkongsian yang sedang saya lakukan di seluruh negara untuk membahaskan dan mempersembahkan mengenai hal ehwal umat Islam sekarang ini di seluruh dunia. Dan ini mengimbau tentang hal-hal yang berlaku kepada umat Islam di mana-mana pun. Dan saya kongsikan ini supaya di akhir daripada kupasan dan ulasan saya ini akan mencetuskan rasa keprihatinan kita, rasa peduli kita kepada keadaan umat Islam. Judul yang telah saya cuba berikan ini namanya Cabaran Umat Islam Global. Kita bermula dengan fakta bahawa dunia sekarang ini mempunyai 1.8 bilion umat Islam. Kita ada umat Islam di negara majoriti Muslim di 57 negara dan negara minoriti Muslim 112 negara. Negara majoriti Muslim yang terbesar ialah Indonesia, diikuti dengan Pakistan. Negara minoriti Muslim yang terbesar ialah di India, dan mungkin terkecil di Cocos Island, ada 17 orang. Di India ada 200 juta umat Islam. Berdasarkan fakta itu, kita juga mengambil tahu bahawa Islam is widely considered Europe's fastest growing religion, with immigration and above average birth rates leading to a rapid increase in the Muslim population. Satu fakta yang juga sering ditimbulkan dan sering disebut-sebut bahawa antara agama yang paling pantas berkembang di dunia sekarang adalah Islam. Dan Allah saja yang mengetahui bagaimana dia mengusik hati-hati mereka yang mau mengetahui tentang Islam. Tetapi apakah nasib umat Islam baik di negara minoriti maupun negara majoriti? Saya senaraikan. Pertama, mereka tertindas. Kedua, kemiskinan dan kemunduran. Ketiga, dirampas hak, dieksploitasi sumber dan dimusnah harta. Seterusnya, umat Islam kita juga melalui nasib didiskriminasi oleh negara tertentu. Kemudian bukan sedikit yang dibunuh, diperkosa, diusir, diseksa. Umat Islam juga menghadapi suasana mereka terpinggir ke belakang. Ada yang dinafikan hak asasinya sebagai rakyat, hak asasinya sebagai manusia. Banyak yang ternafi. Dan umat Islam dilanda dengan konflik dalam negara mereka masing-masing. Dan juga saya mengatakan umat Islam terpaksa hidup di bawah antaranya pemimpin-pemimpin diktator. Inilah nasib umat Islam. Di negara umat Islam yang minoriti, paling sedikit mereka didiskriminasi, seperti di Kamboja. Paling berat mereka disembelih di Bangladesh, di Myanmar, di kalangan etnik Rohingya. Mereka disembelih di Palestin. Mereka juga disembelih di Kashmir dan juga di India. Manakala umat Islam majoriti
ada yang tidak mendapat haknya, ada yang terpinggir, ada yang menjadi miskin akibat pentadbiran yang tidak sempurna. Daripada hal itu, saya ingin menyatakan beberapa peristiwa besar yang berlaku kepada umat Islam. Kita ambil Bosnia Herzegovina, populasinya 3.8 juta dan umat Islamnya 1.5 juta. Tetapi apa yang berlaku? Umat Islam selama 8,000 telah dibunuh dalam konflik di Srebrenica 1955. Ini dianggap sebagai pembunuhan yang terburuk selepas Perang Dunia Kedua. Dan kita mendengar hal itu dan kita ada menghantar bantuan untuk menyelamatkan mereka, dan kita ada bawa beberapa ratus kanak-kanak Bosnia ke Malaysia. Tetapi nasib ini seharusnya mengusik kita, kenapa umat Islam menjadi bangsa separah ini. Peristiwa yang kedua yang saya nak peringatkan kepada kita semua ialah peristiwa kelahiran Israel pada tahun 1948. Bermula dengan pakatan British dengan Perancis, Sykes-Picot, untuk mengagihkan negara Arab siapa yang akan menguasai sebelah mana antara British dengan Perancis. Kemudian British berpakat dengan Sharif Hussein, Governor Mekah, untuk memberontak ke atas kerajaan Osmaniyah supaya mereka dapat berdiri sendiri. Kemudian British berpakat dengan Yahudi di dalam apa yang dipanggil Balfour Declaration 1917 untuk bersetuju supaya diwujudkan negara Yahudi di Palestin. Akibat daripada itu, tertegaklah apa yang dipanggil negara Arab Saudi yang bersetuju untuk Palestin diberi kepada Yahudi. Maka tertubuhlah negara Arab Saudi pada 1932 dan lahirlah Israel pada tahun 1948. Peristiwa ini bermula 70 tahun sampai hari ini, 7 dekad, tidak selesai, malah semakin parah. Peristiwa yang kedua ialah peristiwa September 11, 2011. Semua orang mengikutinya dengan sangat terkejut. Tetapi bila disaring dan bila diselidiki, bila diteliti, bila disiasat, rupa-rupanya peristiwa ini ada kaitan dengan agensi intelligence Israel, iaitu Mossad, dan juga agensi siasatan Amerika, iaitu CIA. Mereka merencana supaya meletupkan yang dipanggil World Trade Center ini, dan kemudian menjadikan itu alasan untuk memerangi negara Islam di Iraq. Bermula dengan di Iraq, maka matilah 1 juta umat Islam dalam serangan yang berlaku untuk kononnya membunuh Saddam Hussein. Dianggap Saddam Hussein itulah yang memelihara apa yang dipanggil weapon, yang memiliki apa yang dipanggil weapon of mass destruction. Kemudian peristiwa yang besar juga berlaku kepada umat Islam ialah dalam dewasa ini, namanya Arab Spring pada tahun 2011. Apa yang berlaku ialah wujudnya kebangkitan bangsa Arab di 22 negara Arab memberontak ke atas pemerintah mereka yang tidak adil, yang pemimpinnya kaya raya, presidennya menjadi multi-billionaire, tapi rakyatnya miskin papa kedana. Bermula daripada Tunisia, kemudian merebak ke Mesir, kemudian merebak ke Libya, kemudian merebak ke Syria, merebak ke Yaman, merebak ke Bahrain. Sekarang mulai tercetus di Sudan, bergerak lagi ke Algeria, dan bergoncang Bahrain. Percubaan juga berlaku di Saudi. Tetapi yang saya nak sebut sini bahawa kebangkitan bangsa Arab yang tiba-tiba tercetus itu membuka mata. Tetapi malangnya Arab Spring ini tidak menghasilkan hasil yang baik. Satu demi satu pemimpin bangsa Arab ini jatuh. Bermula Saddam Hussein, bermula dengan Zainal Abidin,
daripada Saddam Hussein, Zainal Abidin di Tunisia, kemudian jatuh Muammar Gaddafi di Libya, kemudian jatuh pemimpin di Yaman, dan juga bergerak beberapa negara satu demi satu, tetapi tidak menghasilkan hasil yang baik untuk umat Islam bangsa Arab ini. Bangsa Arab yang dulunya duduk di bawah kerajaan Osmaniyah, tetapi telah diberi suatu percaturan untuk British supaya bangsa Arab ini memberontak ke atas kerajaan Osmaniyah, dan mereka sekarang berpecah-pecah kepada 22 negara. Akhirnya mereka telah bertempur sesama sendiri. Inilah natijah dan keadaannya umat Islam. Dan di manakah ini, sebab apa dia berlaku? Tidak lain dan tidak bukan, kita menyaksikan satu konspirasi yang berlaku sejak 7 dekad yang lalu, malah pada tahun 1897, bila berlakunya pertubuhan Zionis dunia, mulalah dunia ini dicatur. Dan awalnya ialah kuasa besar United Kingdom menjadi dalangnya yang diguna oleh Yahudi, kemudian sekarang diambil tempat oleh Amerika Syarikat. Amerika Syarikat pula membawa agendanya untuk membantu Israel. Konspirasi ini semakin mengukuh, semakin berani mereka sekarang bergerak untuk mencatur negara-negara Islam. Dan paling parah, apabila melalui konspirasi ini mereka berpakat untuk menghasilkan apa yang dipanggil deal of the century, Safwatul Qarni. Berpakatlah 3 negara Arab yang dianggap besar, iaitu Mesir di bawah Fattah al-Sisi presidennya, kemudian bin Salman daripada Saudi, dan juga bin Ziyad Emirat Arab Bersatu. Bergabunglah mereka ini kononnya untuk mencari penyelesaian, memberi hak kepada orang Palestin, tetapi atas rencana dan pengaruh dan kecilikan Yahudi di bawah Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu, mendapat sokongan kuat daripada Donald Trump. Akhirnya mereka mencipta apa yang dipanggil deal of the century. Pada asasnya, apakah deal of the century? Asasnya kerana hendak menghapuskan perjuangan Palestin, nak mengeluarkan orang Palestin keluar daripada Palestin, jangan tuntut lagi hak mereka, dan akan ditempatkan di satu tempat yang baru dan akan dibiaya oleh Saudi. Di manakah tempatnya akan diletakkan orang Palestin ini? Jangan tuntut lagi tentang kebebasan Palestin, jangan tuntut lagi hak mereka ke atas Masjidil Aqsa, jangan tuntut lagi hak mereka ke atas Baitul Maqdis. Mereka harus keluar dan akan ditempatkan sama ada di Sinai di Mesir ataupun di Jordan. Perbelanjaannya tidak banyak projek ini. Projek ini hanya 60 bilion USD, dan itu tidak banyak bagi negara seperti Saudi. Boleh saja mereka mengeluarkan wang, tetapi ini adalah pengkhianatan yang sangat-sangat berat ke atas perjuangan Palestin. Apabila negara Saudi sekarang berjinak-jinak dengan Israel untuk mendengar cadangan Israel supaya Israel akhirnya diiktiraf oleh negara Arab. Sekarang 2 saja negara yang mengiktiraf Israel, yaitu Jordan dan Mesir. Trump mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel pada 6 Disember 2017. Presiden Amerika sebelum ini tidak ada yang berani kerana implikasinya berat. Tetapi Trump kali ini dia mengatakan bahawa dia sanggup melakukannya dan dia akan mampu untuk mengolah dan mencatur pemimpin Arab untuk akhirnya mereka jadi jinak. Apabila mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin, bermakna akan menyerahkan Masjid Al-Aqsa kepada Yahudi. Tuan-tuan, Yahudi, Masjid Al-Aqsa ni ada 144,000 meter persegi luasnya. Di dalamnya ada 5 masjid. Masjid Quba Sakhrah,
Masjid Qibli, Masjid Qadim, Masjid Marwan, Masjid Buraq. 5 ini semuanya adalah Masjid Al-Aqsa. Ada 42 tiang, ada 10 gate, ada 482 pohon zaitun, ada 5 pintu besar Masjid Qibli, ada 12 menara, dan setiap butir pasir yang ada dalam 144,000 meter persegi itu adalah Masjid Al-Aqsa. Tidak dibenarkan barang 1 inci pun diambil alih oleh yang disebut Yahudi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu perkara yang saya akan kongsikan kemudian. Tetapi bila Donald Trump meletakkan ini sebagai ibu negara Israel, bermakna mereka mau meruntuhkan semua masjid yang ada di dalamnya. Kita lihat negara Islam disebut ada 10 buah ini dianggap mempunyai kekuatan, dan termasuk dalamnya ialah Malaysia. Tetapi kalau tuan-tuan lihat bendera ini, kita lihat bahawa adanya negara yang kita harap-harapkan sebagai negara yang boleh tegak dan berdiri dengan berani di depan apa yang dipanggil negara-negara imperialis barat. Tetapi hampir semuanya sekarang telah terpisah-pisah. Semuanya nampaknya cuba berdiri sendiri. OIC yang ditubuhkan pada tahun 1969 itu tidak dapat menggabungkan dengan negara Islam ini. Cuma mereka bersidang saja, bermuktamar. Sebab itu dipanggil Organization of Islamic Conference. Sebab dia hanya bermuktamar. Keputusan tidak kuat, keputusan tidak dilaksanakan. Jadi orang tidak takut dengan OIC. Tetapi secara saringan saya lihat yang dikatakan the top 10 Muslim military powers ini, 2 yang saya nampak bahawa mungkin boleh berdiri dan melawan. 1 ialah Pakistan, 2 ialah Turki. Yang lain saya kira kita sangat bergantung senjata kepada negara bukan Islam. Kita membeli daripada Jerman, daripada Perancis, daripada UK, daripada US. Dan sebab itu negara Arab hancur kerana semuanya terpaksa dibeli. Pelurunya, senapangnya, jet fightersnya, semua. Dan sebab itu negara Arab itu boleh dimain-mainkan oleh Barat. Akibat daripada lemahnya kita ini, maka kita tengok satu persatu derita yang saya nak kongsikan. Malam ini saya kongsikan 2 saja yang parah, 3 sebenarnya, tapi saya ambil 2 yang sedikit ini. Pertama ialah Uyghur, Muslim Uyghur di China. Ini adalah peta China. Yang gelap itu adalah kawasan dipanggil province ataupun dipanggil negeri Xinjiang. Asalnya namanya East Turkestan. Diceroboh oleh China pada tahun 1949. Ditukar namanya kepada Xinjiang. Di sana asalnya ada 23 juta umat Islam yang berbangsa Uyghur. Bercakap Turki, tidak bercakap Mandarin. Muslim Sunni 100%. Tetapi pada tahun 1949 bila mereka dijajah, akhirnya mereka menderita. Xinjiang menjadi kawasan di mana umat Islam ditindas. Apa dia penindasan yang berlaku ke atas Uyghur? Saya ringkaskan. Banyak yang boleh saya ceritakan lagi, saya ringkaskan begitu. Wanita Muslim dipaksa membuka hijab. Pakaian jubah mereka yang menutup sampai ke kaki digunting sehingga ke atas lutut. Ini berlaku di Xinjiang ya. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin banyak yang berjalan ke Guangzhou, pergi ke Hainan, pergi ke Beijing, Shanghai, barangkali tak apa-apa nampak. Tapi kalau pergi ke Xinjiang, mereka terasa mereka ditindas. Pemuda berumur kurang dari 18 tahun tidak dibenar masuk ke masjid. Mereka yang kerap ke masjid ditahan kerana dia anggap fanatik agama. Petugas kerajaan beragama Islam dilarang berpuasa pada bulan Ramadan. Anak-anak Muslim tidak dibenar mendapat pendidikan agama sama ada dalam negara maupun di luar negara.
Semua komunikasi dipantau, termasuk email dan telefon bimbit. Mereka yang menunaikan haji ditahan atau disoal selepas pulang. Orang Islam dari China dipantau di luar negara, termasuk pemantauan ke atas akaun bank dan segala komunikasi. Pasport mereka yang keluar dari China disemak dengan ketat, dan siasatan dilakukan untuk memastikan mereka tidak mempunyai apa-apa kegiatan berkaitan dengan Islam. Kerajaan The People's Communist Party of China melancarkan kempen anti halal. Tidak boleh ada yang dipanggil logo halal sekarang. Dia akan tutup. Lam alif lam itu sudah diharamkan. Dulu kalau pergi Beijing masih lagi ternampak, sekarang sudah tak boleh. Kerana dia panggil ini simbol-simbol yang dipanggil Islamic symbol. Ini tidak boleh. Mereka nak semuanya dicinakan. Dan mereka menguatkuasakan apa yang dipanggil dasar Sinocization. Apa di Sinocization? Iaitu proses mencinakan Islam dan Muslim. Apa maksud mencinakan Islam Muslim? Menyelaraskan ideologi komunis Cina dengan Islam. Artinya Islam kena turut ikut ideologi itu, tak boleh sebaliknya. Dari sudut pemakanan akan diolah, dari sudut tulisan, industri, pendidikan, bahasa, undang-undang, budaya hidup, agama, sains, sistem nilai, semua mesti diubah suai dan menghapuskan budaya asimilasi. Mereka menghapuskan budaya, orang-orang Islam melakukan asimilasi dan imperialisme budaya, atau dipanggil genocide budaya, ada dipanggil the cultural genocide. Ini dipanggil Sinocization of Islam in China. Mereka menindas kaum Uyghur ya kerana mereka menuduh etnik Uyghur teroris dan terlibat dengan gerakan pemisah. Dan oleh kerana itu orang-orang Uyghur mesti diawasi dengan ketat dan mereka dimasuk ke dalam kamp apa yang dipanggil pendidikan semula, sehingga sekarang didebatkan dan China cuba menafikan, tetapi faktanya tidak dapat diselindungi, iaitu hampir 1 juta, ada yang mengatakan 2 juta sudah ditahan di camp. Mereka namakan re-education camp, ada yang mengatakan vocational training camp, tetapi bila kita lihat maklumat yang keluar, yang telah tersebar, mereka itu sedang menjalani apa yang dipanggil penyiksaan. Tidak dibenar untuk tidur, digantung terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, dipaksa istihar keluar Islam, paksa minum arak dan makan daging babi, tidak boleh solat, tidak boleh membaca Al-Quran, dan tidak boleh simpan janggut. Ini antaranya yang disebut oleh yang dikatakan mangsa daripada ini. Saya ingin tunjukkan sedikit gambar tentang satellite imagery, di mana gambar yang disebut penjara ini diwujudkan hampir 200 penjara, dan banyak demonstrasi ini buat di Eropah oleh orang-orang pelarian Uyghur, tetapi sehingga hari ini tidak dapat membela nasib mereka. Mereka masih lagi di dalam tahanan dan keadaannya tidak diketahui oleh saudara mara. The China's Muslim minority, the Uyghurs, are subject to harsh surveillance, with many interned in prison-like detention camps and forced to work. Ini tidak sangat dihuraikan oleh banyak pihak. Kedutaan China selalu mengatakan saya ini menceritakan benda yang tak betul, tetapi bila saya bertentangan dengan mereka, kamu nafikan ini. Macam mana kamu memaksa keluarga orang Uyghur menerima pegawai kerajaan tidur di rumah, sedangkan suami sudah tahan dan tidur dengan isteri? Kamu cuba nafikan bahawa kamu tidak benarkan orang-orang pegawai-pegawai Islam berpuasa. Bolehkah kamu nafikan? Ternyata dalam hal ini dia kata no, you can come to China, we will arrange a visit for you. Dan saya kata you don't bribe me, jangan rasuah saya untuk nak pergi tengok, sebab dia akan kontrol. Bila kita pergi dia akan tunjuk benda yang elok. Masjid yang telah ditutup dibuka supaya kerah orang datang semayang, supaya kita yang pelancong sudah datang tengok everything is okay.
Tapi bila kita balik, mereka kunci dan mereka beri amaran kepada orang-orang Uighur, kalau kamu berani datang ke masjid, kamu akan ditangkap. Jadi keganasan ini berterusan. Baik Cina, tuan-tuan, merasa sangat, orang Uighur ini sangat rasa bukan kecil hati, kecewa dengan umat Islam seluruh dunia. Sebab banyak negara Islam nampaknya tidak menegur Cina. Alasannya mudah, alasannya sangat jelas, iaitu untuk mendapat pelaburan daripada Cina. Pelaburan terlalu besar. Sebab itu mereka tidak ditegur. Dan inilah yang menyebabkan orang Uighur mengatakan, kalau kami dibiar begini, artinya ambil lagi beberapa tahun, seluruh Uighur ini akan terhapus. Baik, kita pergi kepada penderitaan Muslim Kashmir. Apa nasib Muslim Kashmir? The plight of the Kashmiris. Ini bermula pada tahun 1947. A 7-decade dispute over Kashmir has become a humanitarian nightmare. Former President Bill Clinton called it the most dangerous place in the world. Kenapa ini berlaku, tuan-tuan? 1947, tentera India telah masuk ke dalam Kashmir dan mereka telah membunuh umat Islam dengan bilangan yang sangat menakutkan, iaitu 600,000 orang Islam Kashmir dibunuh dalam tempoh 7 tahun. Dan ini tidak dilaporkan, ini tidak dibahaskan, ini tidak diungkap. Dan mereka itu lebih awal menderita berbanding dengan Palestin, sebab Palestin 1948, ini 1947. Sejarahnya ialah Kashmir tidak ditentukan mau masuk Pakistan atau mau masuk India. Tetapi orang-orang pemerintah India tahu bahawa orang Kashmir lebih mirip untuk masuk ke Pakistan, sebab Pakistan negara Islam. Kashmir 70% adalah orang Islam. Tetapi India tidak membenarkan itu, lalu mereka memasukkan hampir hari ini 1 juta tentera ke dalam Kashmir. Sejak 5 Ogos 2019 berlakulah apa yang dipanggil lockdown. Mereka telah dikenakan perintah berkurung 24 jam. Sudah masuk 230 hari sampai hari ini. Tidak boleh keluar, tidak boleh cari makan, tidak boleh mencari saudara mara yang hilang, dan mereka dalam keadaan tertindas. Kashmir terus bergolak. Berita sekejap timbul, sekejap tenggelam. Ada yang tahu secara mendalam, ada yang tidak. Tetapi Kashmir adalah negara Islam kita yang sangat memerlukan bantuan kita. Kashmir dibelah kepada 3. Satu, Indian control Kashmir, yang sekarang ada 1 juta tentera India. Dan satu, Pakistan control Kashmir, yang dipanggil Azad Jammu Kashmir. Indian control Kashmir ini ada 8 juta orang Kashmir. Pakistan control Kashmir ini ada 4 juta. Yang sebelah Ladakh telah dikuasai oleh China pada tahun 1962. Antara Kashmir Pakistan dengan Kashmir India ada satu garis pemisah, namanya line of control. Orang Kashmir di belah India sangat mau menyelamatkan diri untuk cross masuk ke Kashmir Pakistan, tetapi banyak ditembak oleh tentera India. Mereka cuba merentas line of control, tetapi tidak dibenarkan. Indian forces, Patiala State Forces, RSS, Akali Dal, Dogra forces martyred Muslims in 1947. Houses were burned, women were abducted. The systematic extermination of Muslims, it resulted in the death of thousands, estimated range 70,000 to 200,000 massacred in Jammu region, satu region. Tapi keseluruhannya yang dibunuh ialah 600,000. Kashmir bleeds every day. Sekarang ini mereka dibunuh, ditembak dengan pellet guns. Pellet guns ialah senapan yang diharam oleh UN. Bila ditembak, dia tak tembus, pelurunya tak tembus, tetapi besi, butir, biji-biji besi daripada pellet gun ini merebak seluruh badan dan dia tertumpu ke mata. Yang telah dibutakan oleh tentera India terhadap warga Kashmir sudah mencecah 60,000. Yang menjadi anak yatim akibat dibunuh
orang-orang Islam ini ialah 102,000 kanak-kanak yatim sekarang. Wanita yang menjadi janda sudah mencecah 25,000. Mereka menggelar diri mereka half widows kerana tak tahu sama ada suaminya hidup atau mati. Keadaan parah, mereka mengganas sampai ke peringkat kes yang sangat terkenal pada 2018. Seorang budak berusia 8 tahun dibunuh, dirogol, mula-mula ditangkap, diheret ke kuil Hindu, kemudian dirogol, diseksa, dirogol lagi, kemudian dibunuh di kuil Hindu. Dan pembunuh ini sampai hari ini tidak didakwa. Bila ditanya kenapa kamu bunuh anak ini dengan zalim, dia kata, we want to teach the Kashmiris, do not dare to fight us, to resist India. Jadi sekarang yang berlaku, India dengan keadaan yang sangat panas, India sedang menyaksikan pembunuhan terhadap orang Islam, sehingga kemarin the Delhi riots, kerana sekarang ni India diperintah oleh parti BJP. BJP ini sangat fanatik Hindu, kemudian dia mengutarakan apa yang dipanggil the Hindutva, atau dipanggil the Hindu supremacy, ketuanan Hindu. Mereka nak hapuskan orang Islam dan yang ada cuma orang-orang Hindu saja. Ini yang sedang berlaku, tetapi umat Islam semakin parah di India beberapa hari ini. Bermula daripada mereka memusnahkan Masjid Babri yang berumur 450 tahun. Mereka mendakwa di bawahnya tapak lahirnya Tuhan Ram. Dan bila kita challenge umat Islam, cabar dan mahkamah 27 tahun ulang-alik pada bulan November yang lalu, Mahkamah Tinggi India telah mengesahkan memang Tuhan Hindu lahir di situ, maka hendaklah masjid ini diroboh dan mereka akan mendirikan, dia panggil kuil, the Grand Temple of Ram akan didirikan di situ. Hal ini memberi inspirasi kepada Yahudi, kerana Yahudi Masjid Al-Aqsa dia dakwa di bawah itu ada kuil Sulaiman, maka mereka tuntut supaya Masjid Al-Aqsa juga harus runtuh. Dan inilah yang sedang kita hadapi, nasib umat Islam. Bila saya senaraikan satu persatu umat Islam di beberapa negara ini, contoh daripada Mindanao, Philippines, Thailand Selatan, kepada Selatan, Cambodia, Myanmar, Sri Lanka, India, Afghanistan, Iraq, Rusia, US, UK, Syria, Yaman, Bahrain, Mesir, Tunisia, Libya, Algeria, Sudan, Nigeria, Somalia. Kalau kita saksikan satu persatu, ternyata umat Islam dalam keadaan tenang. Dan hal ini, apa krisis kita sebenarnya? Apa krisis umat Islam sebenarnya? Saya mengatakan pertama, perpecahan. Umat Islam berpecah antara negara dengan negara. Kedua, kita ada masalah kepimpinan. Ketiga, kita ada masalah ad-daif al-amal. Ilmu dengan amal kita semakin lemah. Ad-daif i'tiqad, kita juga lemah dalam pegangan kita. Kita juga lemah dalam adab dan al-akhlak. Kita juga lemah dalam teknologi. Inilah asas kenapa kita jadi begini. Umat Islam disembelih sana, disembelih sini, ditindas sana, ditindas sini, kerana masalah-masalah ini. Kita pernah kuat, 10 tahun Rasulullah SAW memimpin Madinah, menjadi pemerintah. 2 tahun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. 10 tahun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. 12 tahun Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. 5 tahun Sayyidina Ali. Kemudian Muawiyah dekat 19 tahun. Kemudian muncul Andalusia. Kemudian muncul Abbasiyah. Kemudian muncul Kerajaan Osmaniyah. Muncul lagi Mughul. Kita ada Kerajaan Melayu Sulu daripada Kerajaan Brunei, Kerajaan Melaka dekat 100 tahun, Kerajaan Aceh dekat 400 tahun, Kerajaan Pasai dekat 300 tahun. Kenapa kita jadi begini? Jawapan saya ialah ini.
Kita punah. Padahal kita ada pengalaman memerintah dunia ini, memimpin dunia ini bukan sembarangan, tuan-tuan. Memang ada masalah. Shah Jahan buat Taj Mahal, memang kita punya resources habis kerana nak mendewakan isterinya yang dapat anak lelaki, lalu dibuat Taj Mahal. Ramai rakyat miskin. Kesilapan itu ada di kalangan pemerintah-pemerintah Islam sebelum itu, tapi umumnya umat Islam kuat dan mampu untuk memimpin dunia. Sekarang kita benar-benar menjadi hamba. Kita berhadapan dengan cabaran orang menakut-nakutkan Islam. Ada tulisan satu pihak yang saya baca hari ini dalam Straits Times mengatakan bahawa ada simbol of Islam di pejabat-pejabat kerajaan ini satu benda yang tak patut, kerana ini akan menakutkan pelabur. Saya kata, ini dari mana pemikiran ini? Dia orang terlalu takut dengan simbol of Islam, letak Allah Muhammad. Lepas itu kadang-kadang ada setengah pejabat ada azan didengar dalam satu bangunan, kemudian ada Asmaul Husna pagi-pagi, kemudian ada doa di semua kementerian, ada bunyi doa sebelum kita mula kerja. Ini dia anggap sebagai akan menjejaskan pelabur datang ke sini. So, tuan-tuan bayangkan, ini yang menulis ni orang Islam. Mana kamu dapat pendapat ini? Sekolah kita kita membiasakan anak kita Asmaul Husna, itu problem. Itu tak sepatutnya ada. Agama harus biar di rumah saja, jangan campur aduk dengan hal-hal di luar. Ini tuan-tuan, Islamofobia ni bukan saja di kalangan orang bukan Islam, takut pada Islam. Orang yang Islam itu pun sendiri. Kita ada faham pemisahan Islam dan kehidupan negara. Maka berlakulah sekarang ini di negara-negara Islam di mana pemerintahan tidak dididik dengan agama. Lalu akhirnya kita jadi seperti yang ada sekarang. Kita ada cabaran kesan penjajah yang tunduk kepada kuasa barat imperialis, sehingga bumi tanah Melayu daripada Megat Iskandar Shah pada tahun saya lupa berapa, kita menjadi kerajaan Islam Melaka, sampailah ke bawah, sampai ke Ahmad Shah. Dekat 98 tahun kita memerintah secara Islam kerajaan. Tetapi 1511 kita diserang oleh Portugis, diserang oleh Belanda, dijajah oleh British, dijajah oleh Siam, dijajah oleh Jepun, dijajah oleh Bintang 3, dijajah oleh British balik. 446 tahun. Apa yang berlaku pada kita? Semuanya kita ubah. Yang tulisan Jawi akhirnya mati. Kalender kita, kalender hijrah hanya untuk sekali-sekali ingat begitu saja. Kalender umumnya lah kalender Masihi. Bahasa Melayu kita bahasa yang sudah tidak mampu lagi bertahan. Saya berikan sedikit laluan, saya nak habiskan ini. Kita dengar azan dulu insya-Allah. Sepintas sedikit saja tuan-tuan, saya mengatakan bahawa penjajah datang kepada kita ni 446 tahun kita dijajah. Kita merdeka 1957. 1957 Masihi. Kalau kita sebut 1333, siapa pun tak tahu. Itulah Hijrah 6 Safar. Kita merdeka 6 Safar. Kita hanya ingat pada 31 Ogos. Kemudian kita dapat Perdana Menteri yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sekarang. Saya telah membuat satu pertanyaan. Selama 63 tahun kemerdekaan, sejauh mana kekuatan kedudukan Islam kita semakin mengukuh? Ada improvement. Kita banyak universiti yang ada fakulti Islam, kita banyak masjid, ada 6,400 masjid sekarang. Kita ada surau 17,000. Kita ada pengajian Islam. Kita ada pendidikan Islam. Kita ada dekat 300 mahtafiz. Kita ada universiti Islam, kita ada majlis Islam, kita ada macam-macam. Tetapi kalau ditanya apakah kita mengukuh, semua orang mengatakan kita ada masalah. Ya. Kerana yang berlaku yang dibuat oleh penjajah bukan dia mengambil sistem pemerintahan saja, dia telah membunuh keyakinan kita terhadap Islam sebagai sistem kita. Kita tak confident dengan sistem Islam ni. Bila Dr. Mahathir mencadangkan supaya kita guna dinar emas,
Orang tak beri sambutan. Dia kata macam mana kita nak buat dinar emas? Sekarang kita tahu masalahnya sekarang. Sistem yang dibuat oleh sistem riba kewangan yang ada di seluruh dunia ni mengikat habis semua, dan kita tak boleh nak keluar. Dan sekarang kita terlalu bergantung. Import kita 52 bilion untuk makanan. 52 bilion untuk lembu kita import, kobis kita import, orange kita import, bawang kita import. Maknanya kita tidak ada kekuatan itu. Ini akibat daripada imperialisme ini. Kemudian kita ada cabaran yang besar, iaitu gerakan Yahudi bermula 1897 yang saya sebut tadi. Mereka semakin menguasai 500 bank terbesar di dunia, mereka kuasai. Lebih kurang 20 yang dipanggil media antarabangsa mereka kuasai. Mereka sanggup bunuh mana-mana pemimpin. Mereka bunuh seorang nama Dr. Fadhi, seorang Palestin di Ampang waktu subuh. Mereka boleh buat. Mereka bunuh Sulaimani di Iran. Mereka sampai ke peringkat itu. Kita hanya menjadi penunggu. Mereka boleh menjatuhkan sesiapa dan menaikkan sesiapa. Mereka boleh membeli, mereka boleh merasuah. Dan inilah yang sedang kita hadapi. Bagaimana kita nak hadapi semua ini? Adakah tidak ada status organisasi Islam? Ada. Setakat yang saya catat, Rabitah Alam Islami 1962. Apakah berlaku Rabitah Alam Islami? Tak dengar dah. Kemudian OIC 1969. Pun orang kata OIC itu sebagai OIC. Kemudian International Islamic Federation Students Organization 1969. Pun tak berapa berkesan. Sedangkan Anwar Ibrahim pernah bergiat dalam organisasi ini. World Muslim Youth 1972 pun sudah tak dengar. International Union of Muslim Scholars oleh Yusuf Qaradawi pun sudah uzur, dan suaranya masih lagi tak dapat. Suara International Union of Muslim Scholars ini juga tidak kuat. Demikian Islamic Council of Europe. Kemudian kita ada Developing Aid yang dibuat oleh Erbakan daripada Turki. Kita senaraikan semua ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa umat Islam tak boleh bangkit? Jawapannya tadi yang saya buat tadi, perpecahan kepimpinan. Dan inilah yang saya nak ajak tuan-tuan, mari kita bertindak. Apa yang kita nak buat sekarang? Pertama, ummatun wahidah, bina kesatuan ini. Kedua, al-wa'yu islamiyah, bina kesedaran Islam. Ketiga, bina fikrah islamiyah. Saya menulis satu buku namanya Apabila Umat Islam Hilang Kiblat. Saya pergi Masjid Al-Aqsa, saya dudukkan mihrab Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah berdiri mengimamkan 124,000 para anbiya. Kemudian saya bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa dibiarkan umat Islam ni parah? Kenapa umat Islam dibenarkan ditindas, dibunuh, sedangkan kami tetap solat kepada Engkau, ya Allah. Kami membaca Quran-Mu, ya Allah. Kami berimamkan Rasul-Mu, ya Allah. Kenapa kami dibiarkan segini parah? Masa itu saya memegang Al-Quran dan saya diizinkan oleh Allah membuka Al-Quran, dan Allah memberi jawapan kepada keresahan saya. Sayaqulu sufaha'u minan nas, juzuk yang kedua, surah Al-Baqarah, menceritakan tentang kiblat. Tak ramai para asatizah, ustaz-ustaz ini mensyarahkan apa itu kiblat. Kiblat kita pertama ialah Masjid Al-Aqsa. Kemudian 17 bulan lepas itu kita kiblat Baitul Haram. Sekarang kita sudah tidak punya kiblat, tuan-tuan. Baitul Haram pun sudah tidak ada roh, kerana apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam ini. Jadi kalau begitu, di mana kiblat kita? Kiblat bukan saja arah solat, tuan-tuan. Kiblat juga bermaksud kesatuan. Kiblat juga bermaksud kepimpinan. Kiblat juga bermaksud kedaulatan. Kiblat juga bermaksud rujukan. Orang Islam sudah hilang semua tu. Jadi di mana kiblat kita? Kiblat kita sekarang Washington. Kadang-kadang beralih ke Beijing. Kadang-kadang beralih ke Moskow. Kadang-kadang beralih ke Vatican. Kadang-kadang beralih ke Geneva. Itu kiblat kita sekarang. Sehingga akhirnya kita tidak boleh membuat keputusan sendiri. Kita sudah jadi sangat parah sampai kita bergantung kepada orang lain. Jadi saya tulislah buku ringkas ini. Ada kawan ada bawa sikit, kalau boleh dikongsikan. Saya catat, apabila Donald Trump datang ke Riyadh dan dia beri syarahan kepada pemimpin-pemimpin dunia Islam,
kononnya untuk dia nak minta dunia Islam bertindak ke atas pengganas Islam. Malangnya sebagai satu penghargaan dia diberi hadiah yang sangat lumayan, iaitu sebilah pedang bertatah emas dan brilian yang harga 50 juta USD. Dia diberi replika Liberty itu yang solid emas dan brilian berharga 170 juta USD. Semua gerombolannya yang datang 22 orang, termasuk anaknya, termasuk cucunya, termasuk anak saranya, 25 orang, setiap orang mendapat jam tangan emas satu berharga 25 juta USD. Tidak cukup lagi itu, diberi satu yacht, kapal termewah di dunia, dengan harga 800 juta USD. Tuan-tuan, ini akibat kita. Kita hilang kiblat. Kita tidak menghayati kiblat. Kita harus bina kepribadian saksiah kita. Kenapa orang Islam tak mau datang kepada kita? Ya, kerana dia tidak tengok contoh. Kita berjanji tidak tepat, kita bekerja tidak disiplin. Akhirnya orang tidak lihat top 5 in the world country, top 10, top 15, top 20, top 30, tak jumpa negara Islam. Negara Islam hanya muncul pada tanggal 33. Baik dari segi integriti, baik dari segi apa, sebutlah. Jadi macam mana negara Islam boleh nak jadi contoh? Rasuah kita paling banyak, salah guna kuasa kita paling banyak. Bina organisasi Islamiah, tanzim Islamiah, bina kekuatan sistem pemerintahan, bina kekuatan pertahanan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, di akhirnya sebenarnya saya nak kongsikan ada 2-3 slide, tapi saya simpan dulu. Kalau ada peluang saya akan syarahkan sekali lagi pada waktu yang lain. Di akhirnya begini, dengan semua benda yang kita nak perlu buat ini, saya sedang pergi round ke seluruh Malaysia. Saya pun bawa balik daripada Kashmir, dan saya mengatakan bahawa kita kena bertindak. Soal-soal yang sedang berlaku dalam negara kita ni okeylah, itu kita bincang dengan sangat tenang dan damai lah. Kalau kita kira berkelahi habis dah kita ni, kan? Tapi untuk agenda lebih besar, saya terkenang pada tahun 1948 Bintang 3 telah memerintah membunuh ramai orang Melayu Islam di Bading. Siapa orang Kedah sini ni tahu cerita ni. 1948 mereka attack di Bukit Selambau, mereka bunuh orang kita di Kupang, mereka bunuh orang kita di Jenun. Kalau siapa orang Kedah ni saya sebut-sebut tu, mereka tahulah tang mana, ya. Tak ada apa orang kita ni. Sehinggalah seorang bernama Tuan Haji Ahmad bin Abdul Rahman mengumpul semua tok-tok imam, mengumpul semua para alim ulama, berkumpul di Masjid Kupang. Kupang itu ialah kem komunis antara yang utama. Lalu mengatakan hanya satu saja senjata yang harus kita ada, iaitu Yasin. Dipanggil Tuan Guru Haji Yahya Taha, pimpin, baca Yasin dan tahlil, semakin kuat. Akhirnya orang Melayu bangkit dengan semangat Yasin, dan dalam tempoh 14 hari dapat menewaskan Bintang 3. Saya pun jumpa anak Tuan Haji Ahmad ni, namanya Ustaz Zawawi Haji Ahmad. Saya kata, Ustaz, mari kita karang tafsir Yasin. Kerana orang kita baca Yasin malam Jumaat hanya ambil barakah, meletak air, kemudian suruh anak minum supaya luluh periksa. Kemudian kita nak pergi umrah, baca Yasin. Kita baca Yasin itu, tapi tidak baca Yasin untuk bangkitkan semangat orang-orang Melayu kita, orang-orang Islam. Orang kita dibunuh di Xinjiang, orang kita dibunuh di Myanmar, orang kita dibunuh di sembelih di Sri Lanka, orang kita sekarang diganyang dan dibakar hidup-hidup di India. Kita tidak berasa apa-apa. Kita baca Yasin untuk kita. Sedangkan Yasin dulu itu ada 21 Asma'ul Husna.
Dan kenapa kita baca Yasin tidak mendapat impact? Itu kerana niat kita tidak betul. Maka saya ajak Ustaz Zawi, mari kita karang. Saya pun karang dengan dia. Kami pun terbitlah satu buku. Saya namakan, saya kata, Ustaz, jangan nama Yasin, tafsir Yasin, namakan Surah Yasin dan Kebangkitan Ummah. Jadikan Yasin ini a revival of the Islamic spirit. It is not only for barakah, it is not only for self-salvation, it is to revive the Muslims. Kita sudah tidak ada lagi, tuan-tuan, apa yang kita nak bina ini. Jadi saya pun namakan Surah Yasin dan Kebangkitan Ummah, letaklah gambar Masjid Al-Aqsa, dan saya cetak 1 juta buku ini. Dalamnya ada Yasin dan tafsir Yasin. Kita tidak sempat untuk membaca tafsir Yasin, sekarang kita baca. Kita ajak kawan-kawan semua selamat Islam, kita derma RM10, kita akan kumpulkan RM10 juta, kita akan cuba bela dan kita bantu umat Islam. Saya akan ke Kashmir nak bantu pelarian 43,000 orang di Kashmir. Nak bela umat-umat Islam tu, saya kata kita belilah ambulans, kerana dia orang kata tak payah makanan, tak payah pakaian, kami boleh tahan, tapi tolong bagi kami ambulans. Saya pun ceramah sana sini, dapatlah 450,000, beli yang second hand. Bulan 12 bulan 4 ni saya akan pergi, saya akan bawa ambulans itu ke Muzaffarabad dan kita akan serah. Tuan-tuan, inilah sumbangan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, 2 buku ini tuan-tuan boleh dapat di luar, tapi saya ingin akhiri beginilah. Apa sentimen kita terhadap kedudukan umat Islam sekarang? Istilah ummah di dalam Al-Quran itu 50 kali. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair inna hazihi ummatukum ummatun wahidah. Kalimah ummah itu disebut banyak kali, tapi kita tidak menghayati arti ummah. Kita pergi ke haji, tuan-tuan, duduk di haji, kita hanya bersembang dengan sesama Malaysia, sembang dengan sesama orang Selangor, sembang sesama orang Damansara. Tidak kita bertanya orang yang di sebelah kita, orang dari mana, kamu, where are you from my brother, what is your name, how is our brothers in your country, are they doing well? Kita tak tanya begitu, tuan-tuan. Kita tak ambil nama dia, this is my brother, tak ada. Kita kira kita duk kalut nak kena cari lagi ni, tasbih tak cukup lagi, kepiah tak beli lagi, minat asal tak beli lagi. Kita tak kira ni saudara kita ni berjuta datang ke Mekah dan Madinah. Ini adalah muktamar terbesar di dunia, tapi kita tak dapat mengebelingkan rasa kebersamaan. Rasa kenapa umat Islam jadi begini. Kita tak banyak khabar, kita tak ambil nombor telefon dia, kita tak ingatkan nama dan supaya kita doakan, supaya kita berhubung lagi. Inilah nasib kita. Akhirnya umat Islam dalam keadaan sangat tenang. Pada malam ini, tuan-tuan, balik daripada masjid ini, harus ada terdetik dalam fikiran kita, I now will have to raise my consciousness about being a member of the ummah. Kalau tidak, tak guna, tuan-tuan. Ya. Kita datang masjid, solat berjamaah, tetapi rasa berummah tidak cukup tertanam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akan kita huraikan lagi. Tuan-tuan sila dapatkan buku-buku ini. Dan saya ingin beritahu bahawa kita akan kumpul dana untuk membantu Kashmir. Dan saya minta tuan-tuan, kerana kita doakan kepada umat Islam yang mutaakhir di India. Ini sangat-sangat parah. Di Delhi dilaporkan 30 masjid kita sudah dibakar, termasuk Al-Quran, dan yang telah mati beratus katanya. Wanita kita telah dirogol, dan keadaan mereka kita tak tahu. Nasib orang Islam di India nampaknya semakin parah. Tolong doakan, tolong ambil tahu, tolong kita sumbang dan derma. InsyaAllah Allah akan menjadikan ini sebagai amal jariah kita, menjadikan ini sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Allah nanti. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa akhiru da'wani alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.